Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 11 ingin membentangkan mengenai perjuangan Islam dalam syair terpilih menerusi karya Nur Mustika dalam kumpulan puisi Syair Puteri. Berikut merupakan ahli Kumpulan 11 yang terdiri daripada Muhammad Amir, Siti Wardaniah, Nurin Nadira, Nur Akikah dan juga Lovelyn Fo. Salam sejahtera. Pada hari ini, saya Lovelyn Fo dan Memetriksi 20E1004 akan memulakan pembentangan kami pada hari ini dengan membentangkan bahagian pengenalan. Puisi tradisional merupakan salah satu genre sastra yang tertua muncul dalam masyarakat di dunia. Ada juga sumber lain mengatakan bahawa masyarakat Hindu juga menghasilkan Mahabharata dan Ramayana menerusi puisi ini. Puisi tradisional ini juga salah satu warisan dalam kesusastraan Melayu yang sangat unik. Manakala syair ini adalah salah satu jenis tradisional berlagu yang dipercayai berasal dari Arab sejak pada zaman dahulu lagi yang dibawa oleh ke Nusantara menerusi dengan kemasukan Islam. Syair ini juga sebuah puisi Melayu berlagu yang telah lama wujud tetapi menuruti nama yang lain yang ditukar atau tidak diketahui menurut Theo 1967. Semiotik adalah sebuah teori dalam kajian simbol dan tanda bagi sebuah makna unsur bahasa dan sistem penggunaan bahasa dalam sebuah syair agar pesanan yang disampaikan oleh penyair dapat disampaikan dengan berkesan. Teori semiotik ini mempunyai 3 prinsip, yaitu prinsip sintaksis, prinsip semantik, dan pragmatik. Prinsip sintaksis akan menerangkan sesuatu perkara tentang sebagaimana menulis sistem tanpa mengambil kira maksudnya ataupun kaitan dengan sesuatu perkara. Perkataan perjuangan ini ialah sebuah peringkat yang mempunyai nilai yang tinggi dan makna yang tidak boleh diukur dengan harta benda. Akhir sekali, perjuangan ini juga merupakan sebuah usaha individu yang gigih serta berani di mana sanggup mengorbankan apa sahaja untuk mencapai sesuatu objektif organisasi yang telah ditetapkan. Itu saja daripada bahagian pengenalan. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis perjuangan Islam dalam syair yang dipilih? Yang kedua, apakah hubung kait antara teori semiotik dengan perjuangan Islam dalam syair yang dipilih? Seterusnya adalah part objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti konsep perjuangan berdasarkan syair terpilih menerusi perspektif Islam. Yang kedua pula adalah menganalisis elemen perjuangan menerusi kajian semiotik berdasarkan syair terpilih menurut perspektif Islam. Seterusnya, Okey, bahagian kajian lepas. Kajian ini menegaskan bahawa terdapat beberapa sorotan kajian lepas yang boleh diambil untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Namun demikian, tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti konsep perjuangan Islam dan elemen yang wujud di dalam syair pilihan berdasarkan teori semiotik. Konsep yang merujuk kepada perkataan yang perlu diberi penjelasan bagi penguraian kepada setiap sebutan atau konsep yang digunakan dalam penyelidikan. Huraian perkataan operasi yang dimasukkan dalam kajian. Oleh itu, terdapat beberapa kajian lepas yang boleh dilihat merangkumi konsep berdasarkan kajian ini. Wahyudi Karim 2022 iaitu mengenai isi syair agar tidak terjadi adanya perbezaan suatu makna dalam setiap kata yang telah dibentuk pada kiasan syair-syair keagamaan dan bertumpu selaras dengan kehidupan manusia. Tion juga berpendapat bahawa syair merupakan puisi Melayu lama yang telah sedia wujud, tetapi namanya telah ditukar. Selain itu juga, Za'bar mendakwa bahawa syair berasal daripada perkataan syair yang bermaksud perasaan serta pengenalan dengan panca indera selalunya membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman serta mempunyai bahasa yang indah dan menarik. Di samping itu juga, Manasikana berpendapat perkataan semiotik melihat karya sastra sebagai satu sistem yang mempunyai hubungan dengan teknik dan mekanisme penciptaan sesebuah karya. Ia juga memberi tumpuan kepada penelitian dari sudut ekspresi dan komunikasi.
Seterusnya, bagi kajian metodologi prosedur menggunakan teori semiotik yang terdiri daripada 3 pendekatan iaitu semantik, sintaksis dan pragmatik. Setiap pendekatan tersebut mempunyai perbezaan penggunaan dalam melakukan penelitian dalam kajian ini. Berikut merupakan topik perbincangan yang dikaji iaitu syair-syair berdasarkan kisah rakyat mengikut syair-syair puteri. Berdasarkan syair pertama menunjukkan konsep perjuangan mendapatkan zuriat dengan memperlihatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagi pendekatan terhadap teori semantik menunjukkan pemaknaan antara simbol dengan rujukan yang memberikan hubungannya dengan objek. Jadi, pernyataan kata kepada Tuhan dirinya pasrah memberi gambaran kepada berserah dengan takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Kemudian, pemaknaan kata bagi tangan menadah menunjukkan lambang kepada memohon bantuan atau bentuk usaha untuk membolehkan adanya zuriat dalam kehidupan mereka. Seterusnya, dalam syair ini juga mendapati bahawa perjuangan yang dilihat adalah dari aspek penaklukan pemerintahan semula. Pada bahagian pengaplikasian pendekatan pragmatik dilihat sebagai kaedah untuk menjelaskan makna antara simbol dengan reaksi kelakuan sebagai penjelasan kepada pernyataan yang dinyatakan. Dengan itu, akan memperlihatkan pernyataan makna dan kesan pemaknaan frasa bagi menunjukkan perhubungannya. Dalam konteks ini, pada 2 rangkap pertama menunjukkan kelakuan puteri untuk melanjutkan pengajian sebelum menerajui pemerintahan dan hubungannya akan dilihat pada 2 rangkap terakhir yang menjelaskan mengapa ianya memerlukan pemantapan pengetahuan umum sebelum menerajui pemerintahan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian iaitu perjuangan seorang isteri menyelamatkan suaminya menerusi syair Putri Angkasana. Di mana kajian ini mempamerkan tentang kesungguhan seorang isteri iaitu Putri Angkasana dalam menyelamatkan suaminya daripada dibunuh oleh raja kerana ingin menjadikannya isteri. Penggunaan teori semantik di sini dapat digunakan dalam menerusi prinsip semantik yang memberikan makna kepada perjuangan seorang perempuan dalam memperjuangkan suaminya. Selain itu, perkara ini juga dapat dikaitkan dengan perjuangan menurut perspektif Islam iaitu perjuangan Ratu Arwah dalam membantu suaminya yang sakit lumpuh membangunkan masjid, jalan dan sumber air bagi rakyat jelata semasa pemerintahan suaminya. Itu saja daripada perjuangan seorang isteri menyelamatkan suaminya. Seterusnya, saya membentangkan bahagian perjuangan terhadap penyebaran agama Islam, di mana kajian ini mempamerkan tentang perjuangan yang seorang umat Tuhan dalam menyebarkan agama Islam walaupun terpaksa menyamar sebagai alim ulama. Syair berikut dapat dikaitkan dengan penggunaan pendekatan pragmatik, di mana pada permulaan syair ini terdapat hubungan antara perlembagaan yang digunakan dalam kajian syair ini yang memberikan kesan akhir kepada pemaknaan kata dalam perjuangan yang terdapat dalam rangkap syair. Di mana melalui konteks ini kita dapat melihat bahawa pada permulaan baris pertama dalam kedua rangkap syair ini menceritakan tentang penyamaran suami kepada putri Angkasana menjadi alim ulama dan tidak meninggal dunia seperti yang raja inginkan. Hal dapat dilihat menerusi baris ketiga dan terakhir yang menunjukkan kesan situasi baris pertama dan kedua, iaitu raja sangat marah kerana suami putri Angkasana yang tidak meninggal dunia malah menyamar sebagai alim ulama. Oleh itu, menerusi pendekatan pragmatik ini, permulaan antara perlembagaan sebenarnya dapat dihubungkan dengan kesan akhir situasi sebelum penceritaan untuk memudahkan lagi para pembaca memahami syair yang diinginkan. Pembincangan kajian yang seterusnya ialah perjuangan terhadap kemakmuran. Kemakmuran dalam kehidupan seorang insan. Makna kemakmuran adalah satu bentuk kebaikan yang intrinsik. Kemakmuran secara zahir tidak cukup tanpa hadirnya kemakmuran secara batin. Kemakmuran secara batin adalah satu bentuk perkembangan secara rohaniah. Perkembangan secara rohaniah ini hadir dalam kesedaran terhadap etika kehidupan, terhadap kesucian jiwa yang buruk kepada baik jiwa seseorang. Okey, Cik Siti Kemban adalah seorang pemerintah yang adil, bijaksana, berpegang teguh dengan tali Allah, hebat dan tangkas bermain senjata serta elok rupanya. Perbincangan yang seterusnya, berdasarkan rangkap keempat di atas, menunjukkan tentang utusan seorang raja kayangan untuk memperjuangkan dalam menyatupadukan kaum
yang terdapat di bumi dengan mengutuskan dua puteri kayangan iaitu Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Hal ini demikian kerana Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang telah berjanji untuk tidak bergaduh selepas mereka diturunkan ke bumi. Tetapi mereka telah memungkiri janji mereka dan telah mendapat balasan atas perbuatan mereka. Hal yang mengakibatkan mereka bergaduh adalah mereka merebut untuk memikat hati seorang putera iaitu Putera Serapi. Menepati janji adalah sebuah bentuk ikrar yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk diikuti melalui perkataan, perbuatan maupun tulisan di hadapan saksi. Dalam konteks ini, pemaknaan kata yang dilihat menerusi kaedah semantik yang memberi makna kepada perjuangan terhadap menepati janji. Pemaknaan kata bagi ayat janji dilanggar pada menimpa menunjukkan bahawa gunung itu adalah sumpahan yang telah dikenakan terhadap Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang atas kemungkaran janji mereka. Seorang Muslim yang tidak menepati janjinya, maka dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh itu, dengan adanya sikap menepati janji dalam diri akan membantu mereka dalam meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri mereka. Perbincangan yang seterusnya adalah berkaitan dengan perjuangan menentang penyakit berjangkit. Berdasarkan rangka 4, dalam Syair Puteri Bakawali membicarakan tentang sebuah daerah yang diserang penyakit misteri. Dalam syair tersebut, raja yang menguasai daerah tersebut menitahkan supaya mencari dan menjatuhkan hukuman terhadap individu yang menyebarkan penyakit berjangkit dalam kawasan pemerintahannya. Melalui pendekatan pragmatik dalam konteks ini, pada rangkap 4 menerangkan seorang peramal iaitu ahli nujum membuat satu ramalan yang menyatakan bahawa penyakit yang datang menyerang daerah tersebut tidak mempunyai jalan untuk sembuh, dan peramal juga menyatakan bahawa jika mahu penyakit yang menyerang mereka ini segera hilang, mereka perlu mencari dan mengenakan hukuman terhadap mereka yang menyebarkan penyakit ini. Dengan mengambil kira konteks unsur kesamaan makna yang pelbagai dapat dielakkan walaupun mempunyai pengguguran beberapa perkataan dalam rangkap tersebut, ia masih lagi dapat difahami bahawa tafsiran penceritaan mengenai perjuangan dalam menentang penyakit berjangkit dalam kehidupan kerana dalam Islam melarang manusia memusnahkan diri mereka secara sia-sia. Janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195, iaitu menyelamatkan diri dari kemusnahan adalah satu tuntutan dalam Islam. Berikut adalah bahagian kesimpulan. Berdasarkan tugasan tersebut berkaitan dengan perjuangan Islam dalam syair terpilih iaitu kumpulan puisi Syair Puteri. Melibatkan kisah beberapa orang puteri yang mempunyai kisah dan perjalanan hidup yang tersendiri dan masih diingati sehingga hari ini. Terdapat beberapa kisah puteri yang telah dipilih dalam menjalani kajian iaitu Puteri Setiawan, Cik Siti Wan Kembang, Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, Puteri Angsana dan Puteri Bakawali. Antara perjuangan yang ada iaitu perjuangan terhadap memperolehi zuriat, menakluki pemerintahan, kemakmuran, menepati janji, seorang isteri menyelamatkan suaminya, penyebaran agama Islam dan menentang penyakit berjangkit. Teori yang terlibat ialah teori semiotik. Oleh itu, syair yang dihasilkan itu telah banyak menceritakan tentang kisah hidup sang puteri dalam menjalani kehidupan seharian yang dapat memberikan teladan yang baik kepada masyarakat masa kini. Berikut adalah bahagian rujukan dan terdapat beberapa rujukan yang kami gunakan dalam melaksanakan tugasan tersebut.